yang perbincangannya daripada dahulu sampai ke hari ini, ya. Jadi kenapa tidak sudah-sudah? Kerana tasawur yang salah, kefahaman yang salah, ya. Jadi kadang-kadang kerana salah faham, ya, maka itulah tidak akan ada penyelesaian. Tapi kadang-kadang pembetulan untuk kesalahfahaman itu pun disalahkan juga. Jadi sampai bila-bila pun wallahu alam ila masya-Allah, ya, sehingga Allah Taala kehendakilah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli 'ala an-nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli 'ala an-nabiyyi musallima waj'alna taufiqa dauman sahiba. Terima kasih kepada pengerusi majlis yang dimuliakan. Senarai salutasi dalam ni ramai yang belum masuk lagi, ya. Jadi saya terus kepada inilah yang mungkin ada kat sini. Saudari Nur Nabilah ada. Nadirah Syukri, Wakil Kesatuan Mahasiswa Universiti UKM, dan yang berusaha Saudara Nur Aiman Muhammad Hairi, Ketua Pengarah Seminar Kebangsaan Ahlussunnah wal Jamaah Sunni 6.0. Yang dihormati para asatizah, para ilmuwan, para pelajar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah kita sambung program kita dengan slot yang keempat yang diberikan kepada saya tentang sumbangan ilmuwan hadis, ya, dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana penting untuk kita mengenali, ya, tokoh-tokoh hadis yang mana mereka ini memberi sumbangan yang cukup besar, ya, dalam disiplin pengajian Islam. Namun dalam masa yang sama, ya, mereka juga tidak mengabaikan aspek akidah, ya. Jadi tajuk ini akan melihat dari sudut sumbangan mereka, ya, dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sudah tentu bila sebut istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia berkait dengan akidah, ya. Ya. Kalau berkait dengan fiqh, kita akan sebut nama mazhab, ya, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan sebagainya. Ya, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia berkait dengan akidah. Kalau sebelah sesi yang tadi mungkin ada juga tentang tarekat-tarekat tasawuf, ya. Jadi itu sudah tentulah nama-nama tarekat itu berkait dengan bidang tasawuf, ya, ilmu al-akhlaq ataupun al-ihsan, ya. Jadi setiap bidang tu dia ada tokoh-tokoh dia, ya, walaupun kadang-kadang berlaku integrasi ilmu, ya, dalam pemikiran tokoh-tokoh tersebut, cuma dari aspek dominasi kemahiran dan kepakaran mereka itu nanti akan membezakan mereka, ya. Mereka itu menonjolkan
kepakaran, kemahiran dalam bidang apa. Ya, walaupun dari segi asas dasarnya mereka ini mengetahui semua aspek perbincangan ya dalam bidang hadis, bidang tafsir, ya, bidang fiqh dan sebagainya. Jadi ini yang membezakan antara tokoh-tokoh ini. Kalau ilmuwan hadis ataupun tokoh-tokoh hadis, yang membezakan mereka ialah kepakaran mereka dalam sinaah hadithiyah, ya, seni ilmu hadis yang khususnya membincangkan tentang rijal hadis, ya, perawi-perawi hadis, tentang sanad, tentang sahih, hasan, dhaif, nilai, status hadis-hadis tersebut, ya. Dan sedikit mereka membincangkan dari aspek fiqahnya, ya, fiqah, ya, matan dia, ya. Kalau hadis itu dia ada sanad, ada matan, tapi dari segi matan itu yang lebih membidangi matan itu bukan ulama hadis, tapi adalah ulama fiqah. Ya, ulama fiqah ni dia yang akan membincangkan matan-matan ini, ya, dan juga dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain, dengan dalil Al-Quran, dalil sunnah-sunnah, hadis-hadis yang lain, ya, dibuat perbandingan, ya, antara riwayat-riwayat hadis, dibuat perbandingan dengan ijma', qiyas dan sebagainya. Jadi dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, ulama hadis ini juga tidak ketinggalan. Ya, mereka juga, ya, di dalam kitab-kitab hadis mereka kadang-kadang juga diselitkan, ya, perbincangan, bukan perbincangan tapi ada sentuhan, ya, berkait dengan aspek akidah. Jadi ini yang ingin kita highlightkan pada sesi pembentangan ini, ya. Dan mungkin juga bukan dalam kitab tersebut, tapi dari segi pandangan-pandangan mereka yang diriwayatkan. Dan di antara yang awal saya ketengahkan ialah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah wa radhiyallahu anhu, yang mana beliau ini adalah pengasas, pembangun kepada salah satu daripada mazhab fiqh yang muktabar dalam Islam, iaitu mazhab Maliki, ya. Dan beliau ini masyhur dengan gelaran Imam Daril Hijrah, ya. Dar al-Hijrah maknanya negeri tempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Jadi kalau disebut Imamul Madinah itu macam tidak sesuai, ya. Tidak sesuai, ya, kerana Imamul Madinah itu mungkin itu dia akan kacau, maknanya kurang adab, ni, dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ditukar kepada Darul Hijrah, ya, sebagai untuk beradab, ni, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu tempat hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gelaran beliau, dan sepakat ulama pada zaman itu sepakat bahawa beliau ini, yang tidak ada tolak bandingnya, ya, menguasai bukan saja hadis tapi juga menguasai fiqh, ya. Dari segi hadis, ya, beliau mencapai tingkatan yang tinggi dalam bidang hadis, iaitu Amirul Mukminin fil hadis, ya. Kalau dalam bidang hadis ini dia ada gelaran-gelaran, ya, ada yang paling rendah Al-Musnid, kemudian Al-Muhaddits, ada lagi naik lagi Al-Hafiz, atas lagi Amirul Mukminin fil hadis, ya. Jadi Imam Malik, ya, dia antara kehebatan di dalam bidang hadis itu dia mencapai tahap Amirul Mukminin fil hadis. Dan walaupun beliau itu, ya, hidup sepanjang hidupnya itu di Madinah, tapi sehingga ke hari ini di Madinah itu tak ramai yang berpegang dengan mazhab Maliki, ya. Yang pegang mazhab Maliki ini kebanyakannya dekat bahagian Maghribi, ya, Algeria, Libya, ya, negara-negara Afrika, Mesir, banyak yang berpegang dengan mazhab Maliki. Dan kitab beliau yang masyhur, ya, iaitu kitab Al-Muwatta, yang mana kitab ini adalah kitab hadis yang pertama yang disusun di Madinah,
dan antara sebilangan kecil kitab hadis kurun kedua hijrah yang sampai kepada kita pada hari ini. Kalau kita tengok kitab hadis yang sampai kepada kita pada hari ini datang daripada kebanyakannya daripada kurun ketiga hijrah. Sangat sedikit yang datang daripada kurun kedua hijrah. Kalau yang awal lagi kurun yang pertama tu memang tak ada. Dan kesemua riwayat dalam kitab beliau ini adalah sahih di sisi Imam Malik, walaupun mungkin tidak sahih di sisi ulama lain. Ulama lain kata hadis ini dhaif, tapi di sisi Imam Malik sahih. Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada satu kitab pun di atas muka bumi ini selepas Al-Quran Al-Karim yang lebih sahih selain daripada kitab Imam Malik bin Anas rahimahullah. Baik, saya letakkan beliau ini tempat yang pertama kerana banyak daripada pandangan dan kalam-kalam beliau yang dinukilkan yang kadang-kadang menjadi hujah dalam bab akidah. Sebab itu saya sebutkan beliau antara tokoh terawal yang memberi sumbangan besar dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang berdasarkan kepada kalam dan pandangan beliau yang dinukilkan. Kalau kita akidah tidak ada. Saya cerita dalam sumbangan ilmu hadis ini sama ada sumbangannya itu dalam bentuk karya kitab-kitab yang ditulis ataupun sumbangannya itu dalam kalam ataupun pandangan pendapat yang dinukilkan daripada beliau. Jadi itu yang saya ambil kira. Adapun Imam Malik yang dinukilkan daripada beliau banyaknya adalah pandangan-pandangan beliau, yang mana masyhur di kalangan ulama salafus salih, bukan saja Imam Malik, seperti mana yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya nukilkan daripada kitab Sunan At-Tirmizi, yang mana beliau bukan saja menukilkan kalam Imam Malik tapi juga kalam ulama-ulama salaf yang lain, untuk menunjukkan aspek sisi pandang mereka terhadap akidah, khususnya dalam satu masalah yang mungkin walaupun umum ni, dia punya tajuk dia Ahlus Sunnah wal Jamaah umum, tapi saya punya paper ni dia lebih fokus kepada satu masalah akidah, iaitu berkait dengan sifat Allah. Mungkin dah dijelaskan tadi oleh panel-panel pembentang sebelum ini, tapi untuk lebih terperinci khususnya berkaitan dengan ilmuwan hadis, jadi saya highlightkan dari aspek sifat Allah Subhanahu wa taala, kerana ini yang menjadi perselisihan, pertikaian yang menjadi konflik daripada dahulu, daripada zaman Imam Malik ni sampailah ke hari ini. Tak sudah-sudah. Kalau tentang lain, tentang kan rukun iman tu ada 6 kan. Tentang percaya pada malaikat, okey, semua sepakat. Percaya dengan Rasulullah, okey, sepakat. Percaya dengan kitab-kitab samawi, percaya dengan qada-qadar, sepakat. Percaya dengan hari akhirat, semua sepakat. Tapi dalam aspek sifat Allah ini masalah. Dia menjadi masalah yang perbincangannya daripada dahulu sampai ke hari ini. Jadi kenapa tidak sudah-sudah? Kerana tasawur yang salah, kefahaman yang salah. Jadi kadang-kadang kerana salah faham, maka itulah tidak akan ada penyelesaian. Tapi kadang-kadang pembetulan untuk kesalahfahaman itu pun disalahkan juga. Jadi sampai bila-bila pun wallahu alam ila masya-Allah, sehingga Allah Taala kehendakilah. Yang jelasnya bila Imam Mahdi muncul nanti semua sepakat. Imam Mahdi sebagai pemerintah, sebagai imam yang akan diikuti oleh semua orang, tidak ada khilaf. Baik. Jadi saya fokuskan kepada aspek tersebut dalam paper ini supaya kita jelas pendirian mereka
dan sumbangan mereka dalam kefahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi hadis-hadis sifat tentang sifat Allah ni dia ada dalil, ada dalil Al-Quran, ada dalil hadis. Dan Al-Quran dan hadis ini memanglah kita junjung tinggi, dan kita tidak boleh melangkaui apa yang disampaikan kepada kita. Cuma dari segi kefahamannya itu yang berlaku perbezaan di kalangan umat Islam. Jadi bila hadis-hadis tentang sifat Allah ini diriwayatkan, kalau pada awalnya itu para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, mereka ini tidak membincangkan, sebab mereka melihat kepada maqasid hadis-hadis tersebut. Kalau hadis itu nak menggalakkan qiyamul lail, jadi mereka fokus bahawa yang nak disampaikan itu ialah berkaitan dengan pentingnya qiyamul lail. Jika hadis itu tentang pentingnya bersedekah, jadi mereka nampak dia punya matlamat utamanya itu ialah untuk kita berlumba-lumba bersedekah. Tapi dalam masa yang sama, hadis-hadis tersebut dia mengandungi ibarat-ibarat yang mana seolah-olah Allah Subhanahu Taala itu diletakkan dalam orang kata seperti mana perbuatan makhluk, ataupun seperti mana posisi makhluk, seolah-olahnya begitu. Jadi kalau secara sepatah lalu, tujuannya ialah nak bagi faham kepada umat Islam apa yang diperintahkan itu, bukan isi literal setiap kalimah yang disebutkan dalam hadis-hadis berkenaan. Jadi bila timbul, mula-mula tidak ada masalah, tapi bila timbul masalah, ada kumpulan yang menafikan semua yang terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Jadi mereka mengatakan bahawa semuanya ini adalah dalam bentuk majazi. Mereka pukul rata, mereka nafikan semuanya. Jadi muncul pula golongan yang menjawab. Jadi bila timbul masalah, maka ada yang akan bagi respon balas. Jadi respon balas ini nak membetulkan bahawa apa yang dinyatakan itu adalah tidak benar. Tidak benar. Okey. Jadi respon balas ini yang yang akan disebutkan oleh Imam At-Tirmizi bila dia kata qad tasbutu ar-riwayat fi hadha, maknanya ulama-ulama salaf ini mereka menyatakan boleh jadi riwayat-riwayat tentang sifat Allah ini sabit, sahih riwayatnya, wa yu'manu biha, maka kita imani riwayat tersebut, sifat-sifat tersebut kita imani saja, kita iakan, tidak nafikan. Wala yutawaham wala yuqal kaif, dan janganlah kita membayangkan, jangan dibayangkan dan jangan ditanya bagaimana. Sebab yang tadi bila timbul kumpulan yang menafikan tadi, maka ulama-ulama salafus salih bangkit mengatakan bahawa kita tidak boleh menafikan sebab ianya datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena imani. Dan jangan kita bayangkan dan jangan tanya bagaimana, imani sahaja. Sebab itu disebutkan hakaza ruwiya an Malik wa Sufyan bin Uyainah wa Abdullah bin Al-Mubarak annahum qalu fi hadhil ahadits amirruha bila kaif. Sebab itu diriwayatkan daripada Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak dan lain-lain lagi. Di sini hanya disebutkan 3 tokoh yang masyhur, tapi ada ramai lagi, Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri dan lain, bahawa mereka berkata tentang hadis-hadis ini, amirruha bila kaif, lalukanlah saja maknanya kita baca tu kita lalukan saja.
semua yang berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bila kaif, tanpa pertanyaan bagaimana. Ini saja dia punya respon balas ulama yang untuk menjawab kumpulan yang tadi menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, iaitulah kumpulan Jahmiyah. Kumpulan Jahmiyah. Jadi ulama-ulama salaf bangkit untuk menjawab, tapi mereka sebenarnya tidak menjawab, mereka hanya untuk menegaskan saja, menegaskan saja, jangan dinafikan, kena imani dan jangan tanya bagaimana, dan lalukan saja. Jadi melalukan bacaan pada semua hadis sifat ini menurut majoriti ulama salafus salih, ulama ahli sunnah wal jamaah, dikenali sebagai kaedah tafwid. Tafwid ini ialah kita menyerahkan hakikat atau makna sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sabitkan bahawa apa yang disebut itu ialah hakiki, secara literal, harfinya itu ialah itulah. Maksudnya tidak ada yang lain, bukan begitu. Tafwid ini kita kena menyerahkan hakikat atau makna sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah pandangan majoriti salafus salih. Walau bagaimanapun nanti ada juga, bukannya semua ulama salafus salih ini mereka menggunakan kaedah tafwid ini. Ada juga nanti saya sebutkan contohnya bahawa mereka juga menggunakan kaedah takwil. Juga di antara yang masyhur daripada Imam Malik, ini perkara yang kita sepakat, cuma dari segi kefahamannya itu, huraiannya itu, penjelasannya itu berbeza, dengan pihak yang dia menggunakan teks-teks yang sama, tetapi dia bukan faham sebagai ini kaedah tafwid, tak. Dia kata itu ialah isbat. Saya tak bincang apa ni isbat di sini, tapi kena faham bahawa satu lagi kefahaman, dia mengatakan ini adalah isbat, menetapkan, menyabitkan bahawa maknanya itu ialah itu. Kalau Allah Ta'ala turun. Seperti mana kalau kita faham turun atas ke bawah, macam itulah turun. Walaupun mereka tak mengatakan daripada atas ke bawah, tapi mereka kata turunnya seperti mana yang diketahui, yang kita ketahui. Bahkan orang awam, orang-orang biasa pun faham. Jadi seperti itulah yang dimaksudkan. Ini yang mereka maksudkan dengan kaedah isbat, iaitu isbat lafaz dan juga maknanya sekali. Jadi kalau ini sangat berbeza dengan kaedah tafwid. Kalau tafwid dia hanya menyabitkan lafaz, tapi menyerahkan maknanya, hakikat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini sahaja saya akan panjang kat bahagian sini, manakala memang tak akan habis. Tapi sebab dia berkait dengan sumbangan, jadi yang bakinya nanti hanya saya akan sebut secara ringkas saja. Tapi di sini saya akan hurai secara detail sikitlah. Okey. Jadi berbeza. Jadi bila mereka mengatakan isbat lafaz dan maknanya sekali, maka nas-nas ini, hadis-hadis ini, dia menjadi muhkamat. Hadis-hadis yang muhkamat. Dia bukan lagi kita kata mutasyabihat. Kalau kita tafwid tadi, kita serahkan maknanya, boleh jadi macam itu, boleh jadi makna yang kedua, boleh jadi makna yang ketiga, berlapis maknanya. Sebab bahasa Arab ni satu kalimah tu kadang-kadang ada banyak makna. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bila dia membincangkan tentang tangan, al-yadu, tangan itu, dalam bahasa Arab saja ada 25 makna. Banyak dia punya maknanya. Maknanya mengikut konteks. Setiap konteks tu dia ada maksud dia tersendiri. Walaupun penggunaannya yadun ataupun al-yad sama, tapi maksudnya akan berbeza. Jadi berbeza dia punya natijahnya. Bila kita menggunakan kaedah tafwid, bermakna nas-nas itu adalah mutasyabihat.
nas-nas mutasyabihat, kita tak tahu yang mana satu, dan kita tak berani nak tentukan maknanya, salah satu maknanya. Tapi kalau tadi yang mengisbatkan lafaz dan maknanya mereka dah tahu dah, itulah satu saja maknanya, itulah murad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan lagi mutasyabihat. Dia meletakkan posisi ayat-ayat itu dalam kondisi muhkamat. Jadi kita kena faham ni, ini adalah perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting dan kita tahu ada ayat-ayat Al-Quran, ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang begitu juga hadis, ada yang muhkamat dan ada yang mutasyabihat. Baik. Sebabnya kumpulan yang menggunakan kaedah isbat, dia menggunakan yang sama, dalil-dalil yang sama, menggunakan kalam-kalam salafus salih yang sama. Kalau kalam Imam Malik yang masyhur, beliau ditanya tentang istiwa ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi Imam Malik menjawab, al-istiwa ghair majhul wal kaif ghair ma'kul wal iman bihi wajib waswal anhu bid'ah. Jadi istiwa itu tidak majhul, maknanya diketahui ada berbagai makna ataupun warid lafaznya itu dalam ayat tersebut, jelas. Dan kaif, ataupun pertanyaan bagaimana, maknanya bila tanya bagaimana ni tanya tentang bentuk kaifiat dia, pula tidak diterima akal, serta beriman dengannya itu wajib, dan menyoal tentangnya pula bid'ah. Ini ialah yang sahih daripada Imam Malik. Adapun yang menggunakan kaedah isbat tadi, dia menggunakan satu lagi riwayat Imam Malik juga, dia kata al-istiwa ma'lum wal kaif majhul. Maknanya istiwa tu maklum, maknanya maklum al-makna, maklum maknanya yang satu. Sebab kalau al-istiwa tu dia di antara maknanya, kalau ditentukan maknanya satu saja, dia sama ada al-istiqrar, al-julus, maklum, wal kaif majhul, dan kaifnya majhul, maknanya kaifiat bagaimana bentuknya itu tidak diketahui. Jadi mereka kata tafwid juga, tapi tafwidnya itu tafwid al-kaif, yang kaifiatnya saja, tapi maknanya dah diketahui, kaifiatnya saja yang mereka serahkan, tak kaifiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan riwayat tersebut tidak sahih daripada Imam Malik, riwayat tersebut adalah dhaif. Kalau sahih sekalipun, maksud al-istiwa ma'lum itu ialah ma'lum indal Arab, diketahui di sisi Arab. Itu ada banyak maksud, ada berbagai maksud al-istiwa. Jadi yang mana satu kita tak berani nak tentukan. Itulah salafus salih, mereka tidak menentukan maknanya dan mereka tidak tafsirkan. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia ada satu kitab namanya Fusulun fil Aqidah bainal salaf wal khalaf. Jadi kitab ini menunjukkan bahawa beliau ini faham tentang masalah ni, bila beliau mengatakan tafwid al-kaif ini tak perlu, tafwid al-kaif ini tak perlu, sebab kaif itu memang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, memang mustahil, jadi kita tak perlu tafwidkan. Jadi beliau sepakat dengan ulama yang menggunakan kaedah tafwid secara keseluruhan. Okey. Jadi ini kalam-kalam daripada Imam Malik yang mana dia memberi kesan yang besar, pengaruh yang besar dalam pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan digunakan oleh sama ada yang menggunakan kaedah tafwid tadi ataupun yang menggunakan kaedah itsbat, cuma dari segi huraiannya itu berbeza. Satu faham dari aspek mutasyabihat, dan satu lagi faham dari aspek muhkamat. Walaupun Imam Malik ini tidak secara para salafus salih, mereka ini tidak melakukan takwil, kerana para sahabat, para tabi'in tidak takwil, maka mereka pun tak berani. Ini pendirian majoriti salafus salih.
Tapi bukan bermakna langsung tak ada. Bahkan Imam Malik juga ada mentakwilkan berkenaan dengan hadis nuzul. Allah Ta'ala turun ke langit dunia itu. Jadi Imam Malik kata dalam satu riwayat, ni next. Okay. Yang Arab tu. Yang Arab ni saya tak sempat terjemahkan. Paper ni draft sebenarnya. Paper ni hanya draft saja dan banyak yang saya tak sempat terjemahkan. Saya hanya nukilkan yang bahasa Arabnya. Yang mana Imam Malik ia mentakwilkan Allah Ta'ala turun itu ialah turun perintahnya. Perintah Allah Ta'ala itu turun. Fa'amma huwa fadaim la yazul. Adapun Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ianya kekal. Tidak bergerak dan berganjak. Namun riwayat ini kata Imam Az-Zahabi, dia kata ada masalah, sebab ada perawinya yang tidak jelas. Dia kata la alam salih, dia tak kenal siapa salih. Dan yang masyhur daripada Imam Malik ialah amirha kama ja'at bila tafsir, yang seperti mana yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi tadi, amirha kama ja'at amiruha tadi. Cuma dia kata kalaulah sahih takwil Imam Malik ni, dia kata maka Imam Malik ada dua kaul. Maknanya kaul dengan tafwid, satu lagi kaul yang kedua ialah kaul boleh, harus takwil. Tapi bila dirujuk riwayat tersebut ada sokongan. Riwayat tersebut disokong oleh riwayat lain, bukan melalui jalur sanad yang dhaif, tapi ada lagi jalur yang lain, yang mana jalur ini sahih dan menyatakan bahawa takwil Imam Malik itu memang ada. Jadi berdasarkan takwil ini maka jelas bahawa Imam Malik ini dia ada dua kaul. Sebab itu Al-Hafiz Ibn Hajar dia ada singgung dalam Fathul Bari tentang ada dua kaul daripada Imam Malik. Jadi kita ingatkan sebab Imam Ibn Hajar dia tak jelaskan, tapi bila kita tengok sebenarnya dia merujuk kepada yang ini. Maknanya Imam Malik memang ada dua kaul. Satu tafwid yang masyhur daripada beliau, dan satu lagi takwil. Takwil ini dia bukannya semata-mata akal, bukan. Kalau yang yang tidak diterima, yang ditolak itu yang semata-mata menggunakan akal, macam Mu'tazilah. Macam Mu'tazilah dia tak apa sebab lepas ni bos Masjid UKM yang akan bagi ceramah, dia kata sekejap. Ustaz Wan Aslan mana tadi? Mana tadi? Dua kaul ni. Satu tafwid, satu lagi takwil. Takwil ini bukan semata-mata menggunakan akal, tidak. Takwil ini dia merujuk kepada lisan al-Arab, bahasa Arab. Sebab itu majoriti ulama sekiranya mereka melihat takwil itu bersesuaian dengan lisanul Arab, bersesuaian dengan musta'malan inda al-Arab, yang diguna pakai inda kalamil Arab, yang diguna pakai dalam percakapan orang Arab, maka mereka tidak tidak sesatkan. Cuma dia mungkin tidak menjadi yang rajih ataupun yang paling sahih, sebab takwil ini diperlukan hanya apabila disalah fahami. Seperti mana juga Imam Ahmad ada, saya bawakan juga daripada Imam Ahmad, beliau juga melakukan takwil bila berdepan dengan kelompok Mu'tazilah ini, maka beliau menyatakan bahawa apa yang difaham oleh golongan Mu'tazilah itu bukan seperti mana yang mereka faham. Jadi beliau terpaksa mentakwilkan ayat wajaa rabbuk, dan Tuhan kamu datang itu, iaitu datangnya thawabuhu, datangnya, maknanya yang datang itu ialah pahala, ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi inilah dua pandangan ini, tafwid dengan takwil,
yang sesuai dengan kalamul Arab, lisanul Arab inilah yang dipegang oleh Al-Asy'ariyah. Ini yang kita kena faham. Asy'ariyah bukan takwil semata-mata, bukan. Dia tahwil itu adalah asas. Mana kita boleh tolak apa ni salafus soleh, tak boleh. Ya, itu adalah asas. Takwil ini diperlukan apabila berlaku kesalahfahaman, kekeliruan, baru itu dituntut untuk kita melakukan takwil, dan itu pun tak boleh kita yakini itulah murad Allah atau murad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab kita dah sebut tadi, kita letakkan itu dalam posisi mutasyabihat. Ya, kita boleh tentukan salah satu, tapi tak semestinya itu yang paling rajih. Ya, al-aswab dia tak semestinya. Ya, dia hanya harus sahaja. Itu yang kita kena faham tentang metod Al-Asy'ariyah yang banyak disalahfahami oleh golongan Salafi Wahabi sehingga berlaku banyak falasi. Ya. Jadi itu sumbangan Imam Malik. Manakala sumbangan daripada Imam Asy-Syafi'i juga daripada kalam-kalam beliau yang banyak dihimpunkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqib Imam Asy-Syafi'i, dan ada juga yang diriwayatkan satu kitab daripada Imam Syafi'i, tapi tak betul. Sama ada kitab itu ke arah golongan Salafiyah Wahabiyah ataupun ke arah golongan Asy'ariyah, dua-dua tu tak sahih daripada Imam Syafi'i. Ya. Manakala Imam Ahmad, ya, sumbangan beliau boleh dirujuk dalam kitab yang dikarang oleh Imam Abdul Fadl Abdul Wahid bin Abdul Aziz At-Tamimi, yang mana beliau mengarang kitab tentang i'tiqad al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal, ya, rahimahullah. Dan juga boleh kita rujuk kepada satu kitab yang penting, ya, yang mana dia menolak kekeliruan yang disandarkan kepada Imam Ahmad, iaitu kitab Daf'u Syubah At-Tashbih bi Akuf At-Tanzih oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, dan satu lagi Daf'u Syubah man syabbaha wa tamarrada wa nasaba dzalika ila As-Sayyid Al-Jalil Al-Imam Ahmad oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ya. Dan saya bawakan juga perbincangan tentang masalah sifat ini, ya, daripada kalam Ibnu Rajab yang sangat bagus untuk kita teliti, ya, untuk kita faham bahawa masalah yang yang ditimbulkan ini sebenarnya datang daripada kelompok Hanabilah yang agak ekstrim. Ya, kelompok Hanabilah yang agak ekstrim. Ya, adapun yang ulama Syafi'i, ya, Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, ya, dan juga Hanafiyah, Ahnaf, mereka ini tidak ada masalah. Ya. Jadi sangat penting yang saya nukilkan daripada Ibnu Rajab. Dan juga Imam Al-Bukhari, ya, dia antara kitab yang beliau karang sangat penting untuk kita telaah, yang berkait dengan khalqu af'al al-ibad, yang mana beliau menjawab tentang tuduhan yang dilontarkan kepada beliau bahawa beliau ini cenderung kepada Mu'tazilah, ya, dan sebagainya, ya, sehingga beliau dipulaukan oleh ramai tokoh-tokoh hadis dan ulama hadis di zaman itu, ya, sehingga beliau mengarang kitab tersebut dan beliau menjelaskan pendiriannya, ya. Juga penting selepas itu saya bawakan tentang Imam Zakaria As-Saji. Saya minta untuk yang bahagian ini dibaca, ya, sebab walaupun dia tidak memberikan sumbangan secara karya, tapi dia memberi sumbangan yang sangat besar dari aspek membentuk pemikiran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari sudut akidah salaf itu. Jadi itu yang saya huraikan, ya. Dan ada 20 tokoh sebenarnya, ya. Saya hanya sebut 5. Yang keenam, ya, Imam At-Tahawi, ya, dia terkenal dengan akidahnya, Al-Aqidah At-Tahawiyah, nipis saja, tetapi disyarahkan oleh ramai ulama, ya. Dan syarahnya itu, yang peliknya itu, dia boleh berlaku tarik menarik. Kalau yang tadi, ya, yang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mensyarahkan, ya, sesuai dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tapi yang kelompok Salafi Wahabi ini juga syarahkan juga akidah Tahawiyah, tapi dengan cara yang mereka faham. Jadi penting untuk kita talaki, walaupun ringkas saja, tapi penting untuk kita talaki dan terima daripada syarahan guru-guru yang lebih mahir dan pakar dalam menghuraikan aspek akidah. Jadi banyak lagi semangat-semangat daripada ilmuwan-ilmuwan hadis dalam pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang tak sempat saya nak huraikan satu persatu. Ini mungkin memerlukan kepada daurah khusus lah, satu hari baru kita faham. Hebat. Maknanya ilmuwan hadis ini dia bukannya semata-mata hadis saja, tak, mereka juga memberi sumbangan dari aspek pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu saja yang dapat saya kongsikan. Saya ingat terus kepada soal jawab. Terus kepada soal jawab 1-2 saja, sebab saya nak rush pergi ke program lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih atas penjelasan yang cukup jelas tadi. Saya Abdullah Muhaimin daripada As-Sofa. Ingin saya tanya Ustaz, berikan pendapat mengenai hadis jariah. Okey, terima kasih yang bertanya. Hadis jariah ni saya ada tulis dekat Harian Metro. Harian Metro tu dia ringkasan, dia sebenarnya ada catatan yang lebih panjang lagi. Dia ada banyak riwayat, bahkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, bila dia meriwayatkan riwayat yang menyebut Ainallah, Rasulullah bertanya kepada jariah tersebut, Ainallah, qalat fis sama, tapi lepas tu beliau riwayatkan riwayat yang lain, atashhadina alla ilaha illallah, qalat na'am. Maknanya Imam Malik dalam Muwatta tu sendiri dia bawakan 2 riwayat. Dan bila disemak banyak perbezaan riwayat, seolah-olah berlaku periwayatan secara makna, berlaku periwayatan secara makna, bukannya dengan lafaz yang sebenar, yang mungkin hanya diketahui oleh orang yang duduk dalam situasi itulah. Memang kita tak duduk dalam situasi itu, dan kita hanya menerima riwayat saja. Tapi bila kita bandingkan riwayat itu banyak, jadi bila kita tengok ada perbezaan antara 2 ni. Satu menyebut Ainallah, satu lagi menyebut atashhadina alla ilaha illallah. Jadi kalau mengikut kaedah tarjih, kita nak pilih ni kaedah tarjih. Jadi kaedah tarjih ni banyak. Ini ada lebih daripada 50 kaedah untuk kita pilih. Kalau riwayat dia nampak macam bercanggah ni, kita kena guna kaedah tarjih. Jadi kaedah tarjih ni antaranya ialah kita tarjihkan berdasarkan kepada mana yang lebih dekat dengan usul syarak, yang lebih dekat dengan usul akidah. Sudah tentulah yang menyebut atashhadina alla ilaha illallah, adakah kamu bersaksi dengan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan dia menjawab ya, dan itu lebih jelas, dan dia boleh lebih bertepatan dengan usul akidah dan usul dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan pertanyaan di mana Allah, di mana Allah, soal dan tidak berlaku pun Nabi menggunakan, kalau sahih tak berlaku pun Nabi bertanya aina Allah itu kepada orang-orang kafir Quraisy, tak ada. Ataupun kepada orang-orang kafir yang lain, yang bagi dia dakwahkan untuk memeluk agama Islam, tak ada. Hanya bila tengok riwayat itu semuanya jariah saja, yang berkait dengan hamba perempuan, dan berlaku perbezaan riwayat-riwayat tersebut dalam meriwayatkannya, dan kita tak nyatakan bahawa itu secara makna, tapi kemungkinan besar, ghalib azan itu adalah riwayah bil makna, secara makna saja. Yang mungkin sebetulnya ialah atashhadina alla ilaha illallah. Kalaulah betul juga ada sahih, hakikatnya itu aina Allah itu,
maka kata Imam Nawawi, dan juga Imam Nawawi dan juga banyak imam lain menyebutkan, ulama bersepakat, mereka menyebut ittifaq ulama bahawa ia bukan seperti mana zahirnya. Ia bukan seperti mana zahirnya. Maka kita kena guna dua kaedah. Sama ada kaedah tafwid, kita serahkan hakikat maknanya yang sebenar kepada yang mengucapkannya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ataupun guna kaedah takwil, iaitu yang dimaksudkan itu ialah kedudukan Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah itu, makanatullah itu, kedudukan Allah taala itu yang sudah tentu tinggi dan maha tinggi Subhanahu wa taala. Bukannya makanullah. Dia bukannya makanullah, tempat. Bukannya Nabi nak bertanya tempat Allah tu kat mana, bukan. Dan kalau kalau Nabi bertanya tempat pun memang tak betul pun jawapannya. Kalau nak difaham seperti mana yang difahami oleh pihak yang faham secara literal ni pun tak kena juga, sebab dia kata fi sama' pun tak kena. Memang salah pun jawapan tu, kalau nak faham secara literal. Jadi sudah tentulah ada berlaku sama ada riwayah bil makna ataupun ianya kita tafwidkan dan kita ataupun kita takwilkan, dan kita serahkan kepada hakikat sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita faham, dan patut pun kita faham begitu. Bukannya kita menggunakan kaedah itsbat, iaitu memang di langit, seperti mana golongan mujassimah dan musyabbihah, dan usul yang menggunakan kaedah itsbat ini, usul mereka sama. Usul mereka dengan usul mujassimah itu sama usulnya. Maknanya kaedah yang mereka guna itu sama. Cuma mujassimah ni memang mujassimah yang memang kita kata menyebutkan Allah Taala itu jisim, jelas. Tapi kalau yang satu lagi mereka tidak sarih. Mereka mirip kepada mujassimah, tapi kita tak boleh kata mujassimah hakikiyah, tak boleh. Mereka ini mirip kepada mujassimah. Sebab itu ulama-ulama ahli sunnah menyebutkan dengan satu istilah, maknanya orang yang keliru ni, dari segi faham mereka terhadap ayat-ayat sifat ini, mereka beri satu istilah namanya hasyawiyah. Kita nak kata mujassimah betul pun tak juga, sebab mereka menafikan jisim, dan mereka tak kata Allah Taala itu jisim, cuma bukan seperti mana makhluk, tak kata. Mereka hanya berhenti. Ini yang yang faham betul lah, yang faham dengan kaedah mereka itu, mereka kata mereka berhenti dengan setakat mana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Okeylah kalau macam tu, tapi masalahnya mereka hurai juga. Bila mereka hurai itu yang salah, kefahamannya itu tersebut yang salah. Jadi itu yang ulama sebut istilahnya hasyawiyah. Wallahu a'lam. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.